وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam daurah solat. Yang mana ini merupakan siri yang ketiga yang insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk solat berjamaah. Mudah-mudahan ianya memberi satu semangat kepada kita, kepahaman kepada kita untuk kita melaksanakan solat secara committed insya-Allah, terutama solat secara berjamaah. Dan kadang-kadang ada orang menyangka solat jemaah ni untuk orang lelaki sahaja. Tidak. Sebenarnya solat berjamaah juga dituntut kepada orang perempuan untuk mendapat pahala yang lebih dari sudut mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama sekali sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, kita nak lihat sedikit sejarah permulaan solat berjamaah. Nabi SAW mula mendirikan solat berjamaah selepas peristiwa hijrah. Semasa duduk di Mekah, suasana tidak mengizinkan. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, baginda menunaikan solat tanpa berjemaah. Masing-masing solat. Kerana para sahabat waktu itu terpaksa menunaikan solat di rumah masing-masing. Setelah berhijrah ke Madinah, barulah baginda SAW memulakan solat berjemaah dan melaksanakannya dengan tekun, tanpa berbelah bagi. Baik, jadi solat berjemaah ni maksud apa? Solat berjemaah maksud dia menggabungkan solat makmum dengan solat imam. Jemaah terhasil dengan bilangan 2 orang atau lebih. Itu berjemaah. Maknanya, jemaah ni bila ada seorang imam, seorang makmum, jadilah dia sebagai satu solat jemaah. Ada imam seorang, ada makmum seorang pun cukuplah dia berjemaah. Namun begitu, kalau ada lebih daripada itu, maka sudah tentulah ia lebih baik. Dan hukumnya adalah fardu kifayah, kecuali solat Jumaat. Oleh itu, ia mesti dilakukan oleh sekumpulan penduduk dalam sesebuah tempat ataupun kawasan. Jadi, memang mengikut pendapat yang sahih, hukum solat berjemaah selain daripada solat Jumaat. Sebab solat Jumaat memang fardu, memang wajib bagi orang lelaki lah, tapi sunat bagi orang perempuan. Jadi, kalau orang perempuan yang ditunaikan solat Jumaat, adakah memadai baginya? Dan dia tak perlu lagi tunaikan solat Zuhur? Ya. Kalau dia tunaikan solat Jumaat, di samping dia dikira menunaikan yang wajib Zuhur, dia juga dapat pahala sunat. So dia tak perlu kita kata menunaikan semula solat Zuhur. Cukup dengan solat Jumaat. Tetapi di tempat kita biasanya masjid tidak dapat menampung jemaah yang ramai. Sebab tu tempat kita ni orang perempuan tak solat Jumaat. Tapi kalau kita pergi Mekah, Madinah, memang orang perempuan solat Jumaat. Dan di setengah-setengah tempat memang ada ruang untuk wanita, dan wanita juga solat Jumaat. Cuma persoalan yang timbul ialah kadang-kadang ada yang nak tanya. Sebelum anda tanya, saya jawab dululah perkara-perkara yang berkaitan. Sebab macam biasa kita macam sebelum ni kita akan buka ruang yang luas kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan solat. Walaupun tajuk kita solat jemaah, tetapi tidak menghalang untuk kita bertanya tentang isu-isu yang lain yang berkaitan dengan solat. Tak, kita kata terhenti pada solat jemaah sahaja. Jadi tuan-tuan, kadang ada orang yang menyatakan bahawa kalau orang perempuan nak solat ni, kalau hari Jumaat lah cerita dia, kalau orang perempuan nak solat ni, solat Zuhur pada hari Jumaat, dia kena tunggu orang lelaki selesai solat Jumaat terlebih dahulu. Apakah benar kenyataan ini? Jawapannya tidak benar. Tidak benar. Kerana orang perempuan tidak diwajibkan Jumaat. Jadi maknanya di situ, bila mana dia tak tertakluk kepada orang lelaki. Dia tertakluk kepada masuknya waktu. Bila masuknya waktu Zuhur, walau hari Jumaat, dia teruslah solat Zuhur. Tidak perlu menunggu orang lelaki-lelaki settle solat dulu. Solat.
Jumaat dulu baru nak solat dah. Dia tak perlu tunggu. Dia masuk waktu, dia boleh terus tunaikan solat. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam kita sebut tadi bahawa pendapat yang sahih hukum solat berjemaah selain daripada solat Jumaat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ulama' dalam mazhab Syafi'i sendiri telah khilaf dengan hukum solat berjemaah. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, sunat muakkad. Ini pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya, dan juga beberapa tokoh ulama' lain dalam mazhab Syafi'i menyatakan sunat muakkad. Yang keduanya kita sebut tadi fardu kifayah. Ini pendapat Al-Imam Nawawi dan beberapa tokoh ulama' lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi menegaskan bahawa solat berjemaah hukumnya fardu kifayah, iaitu wajib ke atas lelaki yang merdeka lagi bermukim dan dia ada kesempatan ataupun boleh tutup aurat, maka dia kena datang untuk menunaikan salat secara berjemaah. Baik, jadi tuntutan melakukan solat jemaah ini tidak gugur daripada semua penduduk setempat sehingga suasana berjemaah itu benar-benar kelihatan wujud. Jika tidak dilakukan sama sekali, ataupun kalau kita tengok di kampung tu, di satu penempatan tu, tidak ada jemaah langsung, tidak ada, maka kesemua penduduk itu berdosa kerana dia merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya dia bukan fardu pada setiap orang, tetapi kena ada orang yang melaksanakannya. Kalau semua pekat tak buat, kampung tu atau taman tu semua tak buat, surau ada, masjid ada, tapi tak buat solat jemaah, maka semua penduduk di situ dikira berdosa kerana tidak melaksanakan kewajipan. Dan pemerintah, kerajaan wajib bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila engkau ya Muhammad berada dalam kalangan mereka, hatta dalam perang sekalipun, lalu engkau mendirikan salat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan salat bersama-sama kamu. Maka di situ ayat itu menunjukkan kepada kita perintah dalam ayat itu berkaitan dengan solat dalam perang, solat takut, solatul khauf. Jadi kalau dalam perang pun masih disuruh berjemaah, maknanya di situ jelaslah kepada kita, apatah lagi dalam keadaan aman, keadaan tak perang, lagi-lagilah dituntut untuk menunaikan solat berjemaah. Begitu juga kalau kita lihat dari sudut kedudukan solat jemaah itu, disebut dalam hadis Nabi SAW, salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Solat jemaah melebihi atau lebih baik daripada solat sendirian sebanyak 27 kali ganda, 27 darajah. Itu satu hadis yang menyatakan sedemikian. Maknanya dari sudut kita kata pelaksanaan solat jemaah ini, pahala dia sangat-sangat besar. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan mendapat pahala 27 kali ganda daripada solat biasa. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'ah illa istahwadha alaihimul syaitan fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah atau kama qala. Kata Nabi SAW, apabila terdapat 3 orang di sebuah kampung atau di kawasan pedalaman, di mana-mana lah, jadi kalau ada 3 orang saja, ada 3 orang, tapi mereka tidak mendirikan solat jemaah sesama mereka, maknanya ketika itu berjayalah syaitan menguasai mereka. Jadi Nabi kata ada 3 orang pun tak kena ada jemaah. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Oleh itu kata Nabi, hendaklah kamu berjemaah kerana kambing yang jauh terpencil sahaja yang akan dibaham serigala. Ini satu analogi, satu perumpamaan yang Nabi sampaikan. Nabi kata, fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjemaah kerana fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Kambing yang berada terpencil saja akan dibaham oleh serigala. Maknanya, kalau kambing tu biasanya, kalau dia duduk dalam kumpulan dia, serigala nak terkam, dia tak berani terkam.
Tapi kalau kambing yang berada jauh daripada kawan-kawan dia, mudah sangat serigala tu terkam. Begitu juga nak digambarkan keadaan umat Islam. Mesti berada dalam jamaah. Jadi ya, kekuatan itu akan wujud. Tetapi kalaulah masing-masing bercempera, masing-masing ikut suka masing-masing, solat jemaah pun tak mau, apatah lagi bersatu hati, maka berpecah belah itu akan mengundang keburukan, bahkan akan mudah dimamah oleh musuh. Baik. Jadi sebenarnya bila kita bincang solat jemaah ni, dia satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana Islam membangun berasaskan saling berkenalan dan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Dan juga kerjasama wa ta'awanu al-birri wa taqwa, bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan taqwa. Dia merupakan satu asas kepada meningkatkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Dan pertautan antara umat Islam ni, persaudaraan, dia tak akan berlaku tempat lain yang lebih baik selain daripada masjid, ketika mana umat Islam bertemu untuk menunaikan solat berjemaah sebanyak 5 kali setiap hari. 5 kali, 5 waktu setiap hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat manusia ni, walau apapun kepentingan keduniaan yang memporak-perandakan mereka, sehingga menimbulkan kita kata bibit-bibit pergaduhan dan sebagainya. Tetapi kalau mereka bertemu secara berterusan ketika solat jemaah, dia akan menyebabkan pertautan akan kembali. Mana kasih sayang akan wujud. Dia akan meleburkan perasaan-perasaan tak puas hati, dendam, dengki dan sebagainya di antara satu sama lain. Kerana masjid itulah penyatu kepada umat Islam. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Seterusnya kita lihat ialah bagaimana keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh hukum syarak untuk tidak menghadirkan diri ke masjid bagi mendirikan solat berjemaah. Apakah keuzuran-keuzuran yang dibenarkan? Maknanya keuzuran yang membolehkan seseorang itu tak pergi masjid. Asalnya dia kena pergi masjid. Dia keuzuran ni ada dua. Satu keuzuran umum, satu lagi keuzuran khusus. Keuzuran ni mana halangan lah. Halangan umum, halangan khusus. Baik. Halangan secara umum ni apa? Halangan ataupun keuzuran secara umum. Seperti hujan, angin yang kuat pada waktu malam, jalan yang terlalu becek dan berlumpur. Itu antaranya. Jadi, itu merupakan halangan yang menyebabkan seseorang itu dibenarkan untuk menguzurkan diri daripada menghadiri jemaah di masjid. Iaitu hujan lebat contohnya. Ribut pula tu waktu malam. Jalan pula tu tak proper dengan solut, dengan apa semua. Ia berdasarkan kepada hadis bahawa anna ibn Umar adzana bis-salah fi lailatin dhati bardin wa rihin thumma qala ala sallu fi rihal. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. Ini hadis ni tuan-tuan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adzana bis-salah, dia melaungkan azan untuk salat pada satu malam fi lailatin dhati bardin wa rihin, pada satu malam yang sejuk dan berangin. Dalam sejuk, angin datang tu memang sampai ke tulang som-som ni, sejuk. Thumma qal, kemudian dia pun menyeru masa azan itu, dia kata ala sallu fi rihal, bersolatlah di tempat tinggal kamu. Thumma qala, kemudian dia berkata, inna Rasulullah SAW kana ya'murul mu'adzin idza kanat lailatul dhatu bardin wa matarin ay yaqul ala sallu fi rihalikum. Dia kata Rasulullah SAW menyuruh orang yang azan ketika malam yang sangat sejuk dan hujan pula, baginda bersabda, bersolatlah di tempat kamu tinggal. Jadi maknanya ada halangan-halangan yang datang ke masjid ni kira zaman dulu tuan-tuan. Benda ni jarang berlaku pada hari ini, kecuali di setengah-setengah kampung yang di pedalaman, yang mereka tu tidak ada kenderaan yang khusus. Kemudian mereka pula
sukar nak pergi dengan jalan pun tak proper-proper. Kadang-kadang di pedalaman tu dengan selut, dengan jalan tar pun tak ada. Jadi kalaulah sejuk pula, hujan pula, memang sukar kepada mereka untuk pergi ke masjid. Maka ini merupakan satu keuzuran kepada mereka. Tidak ada masalah untuk mereka meninggalkan dan mereka solat di rumah masing-masing. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam baru ni lah. Masa COVID baru ni, ini aplikasi ni dilaksanakan masa COVID. Walaupun COVID ni, dia halangan umum lah juga. Di mana halangan yang menyebabkan penyakit itu dia menular pada sesiapa saja secara umum, semua sekali. Maka tidak dibenarkan untuk pergi berjemaah. Baik. Jadi itu yang pertamalah keuzuran umum. Yang kedua, keuzuran khusus. Keuzuran khusus seperti sakit, keadaan yang terlalu lapar dan dahaga, takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas diri dan hartanya, ketika menahan diri daripada berlaku hadas kecil, disebabkan nak buang air kecil dan buang air besar, dan sebagainya. Baik. Halangan khusus ni, dia lebih spesifik sebenarnya. Halangan khusus seperti sakit. Dia sakit. Atau tu sangat lapar, atau sangat dahaga. Lapar sangat-sangat. Jadi dia nak pergi pun, jemaah pun tak khusyuk. Kena cari makan dulu. Contohnya. Ataupun takut kepada orang yang menzalimi diri atau hartanya. Dia jumpa alung tengah jalan kan. Maka dia tahu alung tu duk ulang-alik di sekitar tu. Kalau dia pergi masjid, selagi dia terhalang. Ataupun dia akan dizalimi, dia akan dapat mudarat. Maka dibenarkan untuk dia tidak datang ke masjid. Ataupun terdesak nak buang air. Sakit perut. Sakit perut sangat-sangat ni. Macam mana ni? Sakit perut. Jadi adakah dia nak teruskan masjid ke nak buang dulu? Settle dulu. Itu merupakan satu keuzuran juga yang dibenarkan. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya' wa la ya'jalanna hatta yafrugha minhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata, idza wudi'a asya'u ahadikum, bila mana makanan malam kamu telah terhidang, wa uqimatis salah, waktu itu iqamah untuk solat juga dilaksanakan. Makanan terhidang dah ada, bau kari itu dah masuk hidung kita, tiba-tiba orang qamat nak solat. Maka apa kata Nabi? Fabda'u bil asya', hendaklah kamu dahulukan makan terlebih dahulu. Usahlah tergesa-gesa sehinggalah kamu menyudahkannya, selesai makan baru pergi solat. Sebab apa? Sebab kalau kita solat dalam keadaan makanan yang terhidang, bau kari pula, dia akan menyebabkan kita akan hilang khusyuk. Tambah-tambah kalau kita lapar. Kalau tak hidang lagi tak apa, dia dah hidang dah. Maka dengan sebab itu, al-asya' qabla al-isya'. Makan dulu sebelum kita solat. Jadi maknanya itu juga keuzuran. Dia lapar sangat kan, dia hidang dah, orang dah qamat dah kat masjid tu, tak apa, dia makan dulu. Selesai dulu makan. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tak sempurna salat sedangkan makanan telah sedia terhidang. Begitu juga orang yang sedang menahan nak buang air kecil dan air besar, tak sempurna solat dia. Maka dia settle dulu apa kita kata kehendak tabi'i itu. Nak buang air kecil ke, nak buang air besar ke, jangan duk pergi solat juga. Nanti dia menyebabkan dia akan hilang kekhusyukan. Jadi maknanya itu antara perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh kita kata bahawa dia menguzurkan diri daripada berjemaah. Begitu juga orang yang berhutang. Yang sentiasa diikuti oleh pemiutangnya macam alung. Walaupun pinjam alung ni tak boleh haram. Tapi kadang-kadang ada orang dia terjebak juga. Oleh kerana kemiskinan, kesusahan, akhirnya dia terjebak dalam satu perkara yang lebih merosakkan. Jadi maknanya kalau dia pergi berjemaah, jadi menyebabkan dia kata ada kezaliman akan berlaku pada dia, maka dia boleh menguzurkan diri. Begitu juga kita kata orang yang makan makanan berbau, macam makan petai ke,
isap rokok orang, ni. Bau tu dapat mengganggu jemaah. Sebab itu sebelum pergi tu nak kena bersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada ruang nak bersih, bulu gigi tidak apa, tidak, maka boleh untuk menguzurkan diri daripada solat jemaah. Sebab apa? Sebab dia mengganggu orang. Sekali dia takbir Allahu Akbar, 2 sah bau petai. Maka dengan sebab itu, dia akan menghilangkan khusyuk kepada orang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Man akala thawman wa qisa ghairuh min a'dhar alaihi falyatazil aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Nabi kata, hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang makan bawang putih, dikiaskanlah dengan benda lain. Bukan tak bawang putih aja, ni bawang mentah kan. Jadi dia memang bau teruk. Maka hendaklah dia mengasihkan diri. Atau sabda Nabi, dia hendaklah menjauhkan diri daripada masjid dan duduk di rumahnya sahaja. Kerana ia akan memberi implikasi ataupun menyakitkan orang lain. Maka dengan sebab itu dibenarkan ataupun disebut sebagai keuzuran khusus. Baik. Orang yang makan makanan yang berbau busuk atau berpakaian dengan pakaian yang kotor dan berbau yang boleh ganggu orang, dia tak ada pakaian yang lain, dia ada pakaian tu saja, dan pakaiannya itu menyebabkan dia akan memberi kesan kepada orang lain. Maka itulah keuzuran disebut sebagai keuzuran yang khusus. Baik, sekarang ni kita nak pergi pula kepada syarat imam. Syarat menjadi imam. Orang yang menjadi imam ni, dia perlu memenuhi beberapa syarat lah, yang perlu dipatuhi. Sebab syarat jadi imam ni dia nak pimpin orang. Innama ju'ilal imam liyutama bih. Dia jadikan imam itu untuk diikuti. Orang perempuan boleh jadi imam juga. Tapi orang perempuan ni, imam dia kepada golongan perempuan juga. Itu. Manakala, kalaulah ada orang lelaki, maka wanita tidak boleh menjadi imam kepada orang lelaki. Itu syarat dia. Jangan kita terkait dengan pemikiran liberal pada hari ini. Pemikiran liberal dia tak peduli orang perempuan jadi imam, jadi tok khatib Jumaat pada. Ini satu perkara yang tidak benar, yang agama ditafsir dengan logik sendiri. Golongan liberal ni yang akhirnya mereka tersasar daripada kebenaran. Jadi maknanya apa? Imam ni dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, imam bukanlah seorang ummi yang tak betul bacaan Fatihah, cacat dari segi sebutan, ketiadaan syaddah dan sebagainya. Sedangkan makmum lebih baik daripadanya. Jadi syarat imam ni dia mesti lebih baik daripada makmum. Dari sudut apa? Bacaan yang rukun, yang wajib. Kita sebutlah sebelum ni, bacaan rukun tu apa? Bacaan rukun tu, rukun qauli tu ada 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, selawat pada Nabi pada tahiyat akhir, dan bagi salam. Jadi itu 5 perkara itu rukun qauli. Jadi janganlah ada orang ni buta huruf, ummi dia panggil. Sedangkan dia punya makmum dia qari, baca bagus. Ni yang jadi imam baca tak betul. Dia baca yang membatalkan Fatihah dia. Contohnya huruf dia tercicir lah, sabdu dia tak jagalah, kan? Jadi maknanya Fatihahnya ada masalah. Bila Fatihah ada masalah, maka solatnya ada masalah. Contohnya bila orang membaca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tu syaddah sabdu kat situ. Ya tu patut ada 2. Satu, ya satu. Patut ada sabdu. Iya. Tiba-tiba ada orang disebut iya saja. Tu imam ni. Iyyaka na'budu wa iya. Tuan-tuan tahu tak apa maksud iya tu? Disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dia kata kalau sebut iya saja tanpa sabdu, maksud dia daw'u syams. Daw'u syams tu makna apa? Cahaya matahari. Jadi maksud dia hanya kepada engkau cahaya matahari kami sembah. Maknanya boleh jatuh syirik terus. Kerana apa? Kerana bacaannya tak betul. Sebab tu syarat imam ni setidak-tidaknya dia kena betul bacaan. Terutama bacaan yang rukun. Itu yang pertama. Kita boleh dengar lah, tak dengar tu buat macam mana kan. Tapi sekurang-kurangnya nak jadi imam tu nak kena pastikanlah dulu kan. Baik, yang keduanya, imam bukan dari kalangan wanita jika makmumnya laki-laki. Jadi kita sebutlah tadi bahawa
Kalau makmum lelaki, wanita tak boleh jadi imam kepada makmum lelaki. Seorang laki-laki tak boleh berimamkan seorang imam perempuan, tak boleh. Tapi kalau dua-dua perempuan, tak ada masalah. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum sebab dua-dua perempuan. Ia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Nabi kata, perempuan jangan jadi imam kepada seorang laki-laki. Jadi, tak bolehlah orang perempuan ni jadi imam kepada makmum laki-laki. Orang perempuan ni hanya boleh jadi imam kepada makmum wanita sahaja. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, imam ni kalau kita lihat, dia merupakan seorang yang sangat penting. Ya, sangat penting. Maka dengan sebab itulah, imam ni dia kena ada sifat-sifat yang layak sebagai seorang imam. Jadi, imam yang hendak diikuti ni, dia bukan sebagai pengikut pada imam lain. Contohnya, dalam masa yang sama, dia ni imam dan dia juga makmum pada orang depan, dia makmum pada imam depan dan dia jadi imam pada orang belakang. Ini tak boleh. Syarat imam ni tak boleh macam tu. Okey. Cuma kita sebut tadi bahawa imam ni seorang yang kalau boleh lah, dia kena ada sifat-sifat yang lebih baik. Dia lebih alim, dia lebih fasih, lebih soleh, ataupun lebih tua dalam kalangan jemaah itu. Bila mana terdapat sifat-sifat ini pada seorang imam, maka eloklah bersolat di belakangnya. Lebih afdal dan pahalanya lebih banyak insya-Allah. Ia berdasarkan kepada hadis Nabi kata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata yang menjadi imam bagi sesuatu kumpulan ialah orang yang lebih pandai baca Al-Quran. Itu. Orang yang lebih pandai baca Al-Quran. Itu yang pertama. Mana yang qari lah. Yang qari. Yang reti baca. Pertama. Yang kedua, sekiranya mereka ni sama level je dalam bacaan. Ada ramai-ramai itu lebih kurang sama je. Maka yang lebih alim dalam hadis. Lebih alim dalam hadis. Jika dalam hadis pun sama, maka mereka yang lebih dahulu berhijrah. Zaman Nabi lah. Dan jika dalam hijrah pun sama, maka yang lebih tua usianya di kalangan mereka. Jadi itu keadaannya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka itu syarat dia. Dan bagaimana kadang-kadang makmum ni dia ambil uduk sempurna. Tapi imam ni dia tayamum. Ambil uduk dengan tayamum. Boleh ikut tak? Boleh. Orang yang beruduk boleh ikut imam yang bertayamum. Dan imam yang bertayamum dan imam yang menyapu khuf. Boleh. Dia boleh, orang beruduk ni boleh ikut imam yang bertayamum dan juga yang menyapu khuf. Begitu juga orang berdiri, contohnya dia solat berdiri, tapi imam duduk. Sebab imam ni dia ada masalah kesihatan. Boleh, tak ada masalah, sah. Sah. Begitu juga kalaulah diimamkan oleh kanak-kanak yang mumayyiz. Yang mumayyiz. Contoh, pernah satu ketika, saya pergi ni bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan di satu surau. Ada satu komplain. Orang komplain. Sebab apa? Sebab yang jadi imam solat tarawih pada waktu itu budak-budak tahfiz. Di musalla tu, di madrasah tu, di surau tu, mereka ni buat tahfiz. Bila buat tahfiz di kalangan kanak-kanak kecil-kecil ni kan, ada 10 tahun, 11 tahun yang belum balik lagi. Lalu mereka ini bila sampai bulan Ramadan, mereka dijadikan sebagai imam salat. Ada orang bising, dia kata, mana boleh, mana sah. Oh, tak sah. Dia belum balik jadi imam kepada orang yang dah balik. Maka sebenarnya tak betul. Komplain tu tak betul. Kerana sah. Dalam masalah. Begitu juga sebenarnya syarat imam makmum ni, syarat dia apa? Syarat dia, makmum dia tidak mengetahui atau meyakini bahawa solat imamnya itu batal. Kalaulah dia anggap imam dia batal, maka dia tak ikut lah. Dia tak ikut imam tersebut. Itu keadaan dia. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian.
Seterusnya kita lihat tata cara mengikut imam. Tata cara yang mengikut imam. Yang pertama sekali, inilah solat jemaah. Tak kira lah jemaah macam mana sekalipun. Laki-laki ke, perempuan ke, kena ikut tata cara ini. Yang pertama, makmum hendaklah tidak berada di hadapan imam. Tak boleh duduk lepas pada imam. Dan kalau duduk selari, makruh. Tapi yang sunatnya, duduk belakang sedikit dari imam. Ukuran yang diambil kira sama ada berada di hadapan atau di belakang ialah tumit kaki. Itu cara nak kira. Dia tak perlu duduk jauh sangat kan. Begitu. Dekat je tapi masih lagi duduk di belakang. Makmum mesti duduk di belakang imam. Dia tak boleh mendepati imam. Tak boleh. Kalaulah makmum mendepani imam, duduk depan imam, maka kedudukannya sebagai makmum batal. Bila duduk depan berimam, kerana apa? Kerana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau kamu duduk depan, kamu ikut macam mana? Jadi imam tu sendiri maksud dia ikutan. Dan ikutan ni tak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikutnya duduk di belakang. Tapi kalau duduk selari, duduk selari ni dia masih lagi dapat jemaahnya tapi makruh. Kedudukan itu makruh. Maka dengan sebab itu makmum sunat berdiri ke belakang sedikit daripada imam. Dan batal solat makmum jika berlaku sebaliknya, iaitu imam duduk belakang, makmum duduk depan. Kedudukan yang diambil kira dalam menentukan terkehadapan atau terkebelakang ialah kedudukan bahagian tumit. Bahagian tumit. Walaupun kadang-kadang dia badan panjang. Memang tumit duduk belakang. Tapi bila sujud nampak dia ke depan. Nampak dia lebih. Tak apa. Sebab yang penting tengok bahagian tumit. Bahagian tumit tu dia mesti duduk belakang. Makmum yang lebih daripada seorang, dia kena berbaris di belakang imam. Tapi kalau seorang je, dia berdiri sebelah kanan imam. Bila datang seorang lagi, dia berdiri sebelah kiri imam, maka imam pergi ke depan, maka bersatu. Begitu. Dia begini. Dia kalaulah seorang-seorang ni, maknanya imam, makmum, duduk belakang betul, belah kanan. Bila main seorang lagi, duduk belah kiri pula. Maka imam pergi ke depan, makmum ni rapatkan saf. Itu keadaannya. Berdasarkan kepada hadis daripada Jabir, dia kata apa? Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yaminih, thumma jaa Jabir bin Sakhar, faqama an yasarih, fa akhadha bi aidina jami'an, fadafa'ana hatta aqamana khalfa. Hadis sahih juga, cerita daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir kata apa? Jabir kata, aku bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di sebelah kanan baginda. Lalu datang seorang lagi namanya Jabir bin Sakhar. Dia datang dan berdiri sebelah kiri baginda. Lalu baginda pun memegang tangan kami hingga kami ditempatkan di belakang baginda. Mana Nabi nak tunjuk ajak. Maka rapatkan. Duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana jarak antara imam dan makmum? Jarak dia sunat tak lebih 3 hasta. Lebih kurang 3 hasta ni 150 cm. 3 hasta. Dan begitulah seterusnya jarak di antara saf ni. Di antara saf. Maknanya itu jaraknya. Lebih kurang berapa tadi? Lebih kurang 3 hasta ataupun 150 cm. Dan bila mana terdapat ramai laki-laki dan perempuan solat di belakang imam, maka kita letak jemaah laki-laki dulu. Kemudian di belakang imam. Kemudian diikuti dengan jemaah perempuan. Tapi kalau makmum ni seorang lelaki, seorang perempuan, macam mana? 3 orang dia ada. 3 orang. Makmum seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau imam lelaki-lelaki lah. Maka cara duduk dia macam mana? Cara duduk dia, kalaulah 2 orang saja, lelaki-lelaki dan perempuan, maka makmum ni, yang seorang yang lelaki-lelaki ni, dia berdiri sebelah kanan imam. Ni imam, dia berdiri sebelah imam. Makmum perempuan pula, duduk tang mana? Dia duduk di belakang makmum laki-laki. Macam tu. Makmum laki-laki duduk sebelah imam, belakang sikit. Makmum perempuan seorang lagi duduk belakang jemaah laki-laki. Itu dalam konteks kalau satu-satu. Kan? Kalaulah jemaah perempuan je. Semua jemaah ni perempuan je. 30 orang, 30 perempuan.
Nak lantik imam pun di kalangan orang perempuan juga. Macam mana? Imam perempuan ni, dia tak sama dengan imam lelaki-lelaki. Kalau kita tengok imam lelaki-lelaki duduk depan, makmum duduk belakang. Ada. Yang kata perempuan ni, tak. Perempuan ni, imam dia duduk di tengah-tengah barisan. Cuma ke depan sikit je. Di sor panjang tu. Imam duduk tengah, dia ke depan sikit saja. Bukan duduk depan terus macam orang lelaki-lelaki tu. Duduk depan sikit saja. Begitu keadaan dia. Jadi seolah dia memang duduk di tengah-tengah saf itu. Itu keadaannya. Sebagaimana yang sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, tuan-tuan. Begitu juga makmum ni, dia makruh duduk dalam satu saf dia seorang. Dia mari-mari tengok tak ada siapa, dia seorang duduk saf, itu makruh. Maka kalau ada ruang dia kena masuk dalam saf lah. Kalau tak ada ruang, sunat dia tarik seorang daripada saf depan, tolong dia duduk dalam satu saf. Nak tarik waktu bila? Selepas dia bertakbiratul ihram. Ada orang kita ditarik dulu, dia tak takbir lagi, tarik dulu. Maknanya dia consider mengganggu orang yang sedang solat. Itu keadaan dia. Jangan tarik dulu, takbir dulu. Allahu Akbar. Barulah dia tarik. Minta tolong macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Benda ni kena faham. Baik. Seterusnya yang kedua kita lihat, makmum hendaklah mengikut imam dengan tidak mendahului takbiratul ihram imam. Hukumnya makruh jika dilakukan serentak dengan imam pada selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram makruh. Kalau takbiratul ihram memang dia tak boleh dia selari tak boleh, dia mendahului pun tak boleh. Dia memberi implikasi kepada solatnya. Baik. Contoh bagaimana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni, imam ni, dia akan sebut Allahu Akbar. Dia takbiratul ihram. Makmum ni, dia tidak boleh bertakbiratul ihram selagi mana imam tak selesai takbiratul ihram. Kena settle imam dulu sampai disebut Allahu Akbar. Ra yang tak akhir dia sebut. Baru makmum belakang Allahu Akbar. Baru boleh follow. Tak boleh sama-sama. Ni kadang jemaah perempuan duduk belakang kan. Dia tak nampak tu imam kan. Dia dulu lagi. Dia mendahului imam lagi lah. Tak boleh. Jadi, begitu juga sekiranya imam baru nak takbir, baru duduk Allah. Kita dah takbir ikut imam Allahu Akbar juga. Maka tak sah solat kita. Kerana waktu imam belum lagi selesai takbiratul ihram, maknanya imam itu belum lagi solat. Bila belum solat, kita ni nak ikut siapa? Imam tak solat lagi. Jadi salahlah perbuatan kita itu. Jadi kita tidak boleh mendahului imam ketika takbiratul ihram. Manakala takbir yang lain, makruh kalau kita selari dengan imam. Tetap kita kena ikut. Itu keadaan dia. Itu orang kata imam. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya, kita lihat makmum hendaklah mengikuti perbuatan imam. Makmum hendaklah mengikuti perbuatan imam dalam semua perpindahan dari satu rukun kepada satu rukun yang berbentuk fi'li, perbuatan. Dengan keadaan perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada imam, melainkan jika ada keuzuran seperti bacaannya lambat, maka dia boleh tertinggal daripada ikut imam tidak melebihi 3 rukun yang panjang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat soal makmum ni, dia kena ikut imam dalam semua rukun fi'li. Perpindahan imam tu satu tempat dia kena ikut. Dan perbuatan makmum ni kemudian daripada perbuatan imam. Jadi, contohnya, imam rokok dan iktidal. Kemudian sujud. Kan? Jadi, bila imam rokok, makmum kena rokok lah. Tapi kalau makmum baca Fatihah lambat, dia dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kan? Dia boleh kemudian daripada imam hingga 3 rukun. Tapi kalau lepas tu, tak selesai juga, Fatihah dia contohnya, dia 2 pilihan, sama ada membatalkan rakaat tersebut ataupun dia mufaraqah. Dia mufaraqah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Seterusnya kita lihat, makmum hendaklah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun, sama ada dengan melihatnya atau melihat setengah daripada saf, atau mendengar suara imam, ataupun mubaligh. Mubaligh ni penyampai takbir imam. Ni biasa di Mekah ada sampai hari ni. Bila imam Allahu Akbar, dia pun mubaligh. Allahu Akbar. Dia itu mubaligh dia bagi. Baik. Apapun tuan-tuan, dalam solat jemaah ini, terutama ni orang perempuan kena ambil berat. Ni orang perempuan kena berat dalam solat jemaah. Sebab apa? Sebab mengetahui perpindahan rukun fi'li imam itu satu perkara yang penting untuk membolehkan seseorang itu solat berjemaah. Sama ada dia tengok imam ataupun dia tengok sebahagian daripada saf duduk belakang tu, bagaimana pergerakan dia, ataupun dia mendengar suara. Jadi yang penting dia tahu bagaimana pergerakan perpindahan rukun fi'li imam. Baru dia boleh ikut jadi makmum. Kena tak boleh ikut. Sebab tu sama ada dia tengok atau dia dengar. Jadi kita nak nasihatkan hari ni, di surau-surau kadang-kadang, di masjid-masjid, yang mana wanita ni, dia ada di belakang dia, wanita ni diletakkan di bahagian belakang, dia letak tirai, tak langsir. Untuk privacy lah. Kan, nak salin baju, nak apa semua, okey, fine. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila solat, tiba-tiba mereka tutup juga. Dia tak buka tirai langsung. Sah ke tak sah? Tengok keadaan. Sebab apa? Nak ikut imam ni, dia kena salah satu kita kena tahu. Sama ada kita tengok pergerakan imam, ataupun kita dengar pergerakan imam. Barulah kita boleh ikut. Kalau tidak ada, maka tak boleh ikut imam. Sebab tu saya nasihatkan, terutama pada jemaah wanita, untuk dibuka tirai sikit. Dibuka tirai sikit. Korangnya dia nampak pergerakan makmum-makmum di depan ni. Kau tak nampak imam pun nampak pergerakan makmum. So dia tahu masa mana yang nak bergerak. Kan? Apatah lagi kadang-kadang boleh juga terjadi mikrofon rosak. Imam ni patut dia ada mikrofon, barulah orang dengar kan. Allahu Akbar, orang ikut. Tapi sekarang mikrofon rosak. Orang tak dengar. Jadi sebab itu perlu juga dilihat. Jadi di surau-surau kita dapati kadang ditutup, memang tutup rapat. Kan? Dia nak sembahyang ni takut jadi macam imam tak nak suara ke apa ke, dia nak ikut macam mana. Dia dengar pun tak, nampak pun tak. Maka terbatallah jemaah makmum dengan imam tersebut. Dia tak dapat teruskan. Rugilah. Sebab itu kena faham konsep dia. Jadi maknanya tuan-tuan, itu keadaan dia. Jadi makmum hendaklah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun, sama ada dengan melihatnya atau melihat setengah daripada saf, atau mendengar suara imam, atau mubaligh kita sebut tadi, penyampai. Baik. Yang kelima, jarak tempat antara makmum dan imam itu hendaklah tidak terlalu jauh jika kedua-duanya solat di luar masjid. Jika solat didirikan dalam masjid, maka ikutan makmum itu sah walau sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya. Jadi maknanya, imam solat depan tu, masjid besar, berjalan tu pun kadang 2-3 minit nak sampai tu. Maka makmum duduk belakang. Belakang terjauh, nampak macam terpisah. Sah tak? Sah lagi mana dalam masjid. Dia masih lagi menjadi makmum kepada imam tersebut, walaupun dia duduk jauh ke belakang contohnya. Masih sah. Kerana dalam masjid. Tetapi kalau di luar masjid, di luar masjid dia ada syarat-syarat dia. Tak boleh terlalu jauh. Tak boleh terlalu jauh. Melebihi 300 hasta. Baik. Jadi itu keadaan dia. Imam dan makmum tak boleh terpisah dengan jarak yang luas. Ini dalam konteks kalau tidak berada dalam masjid. Kita ulang sekali lagi. Kalau tidak berada dalam masjid. Tapi kalau sama-sama duduk dalam masjid, maka duduklah kat mana pun, makmum duduk kat mana pun, diikut imam tu adalah sah. Walau sejauh mana pun jarak antara kedua-duanya. Ataupun terlindung oleh dinding. Kan? Tapi boleh lalu lah dalam masjid kan. Apabila kedua-dua imam atau makmum itu berada di luar masjid, atau imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Contoh berlaku di Mekah sendiri. Kadang bila ramai sangat tu, maka ada makmum di luar masjid.
Bagaimana? Jadi, tuan-tuan, bila mana imam dan makmum di luar masjid, atau imam dalam masjid atau makmum di luar, ketika ini ada disyaratkan jarak antara keduanya itu tidak terlalu jauh. Bagaimana penentuan jarak itu? Disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, iaitu apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang. Contohnya. Disyaratkan jarak antara keduanya tak melebihi 300 hasta. Maknanya, saf ke saf, imam ke makmum tu jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni kira-kira 150 meter. Jangan lebih 50 meter. Kalau lebih daripada 150 meter, maka jarak itu menyebabkan terputusnya saf. Maknanya, dia tak boleh ikut imam lagi dah. So, lebih kurang 150 meter. Baik. Begitu juga, kalau imam dan makmum masing-masing berada dalam bangunan yang berlainan, seperti dua buah rumah. Kan? Kau ni duduk rumah ni, kau ni duduk rumah ni. Maka, dia tak boleh nak ikut. Sebab dia tak bersambung. Tak bersambung. Jadi, tak boleh ikut. Kan? Sebab, dia rumah lain-lain. Kecuali lah kalau dia ada bersambung, belok-belok boleh sampai, itu tak apalah. Itu boleh. Kemudian pula, kalau kita lihat, imam berada dalam masjid dan sebagian makmum berada di luar masjid. Jadi disyaratkan jarak antara tepi dinding luar masjid dengan tempat berdiri makmum yang terdekat di luar masjid tak lebih daripada 300 hasta ataupun 150 meter. Itu dia punya syarat dia. Kalau tidak, dia tidak boleh berjemaah. Dia tak boleh berjemaah. Baik. Seterusnya kita lihat lagi. Yang keenam, syarat yang keenam. Makmum hendaklah berniat berjemaah atau mengikut imam ketika mana bertakbiratul ihram. Ketika mana takbiratul ihram. Jadi, disyaratkan niat waktu takbiratul ihram. Waktu mana? Waktu Allahu Akbar tu kena niat kita ikut imam. Jadi, kalaulah seorang yang dia takbiratul ihram, dia tak niat ikut imam. Dia tak niat ikut imam pun. Dia ingat nak sembahyang seorang-seorang je. Tapi dia masih ikut semua perpindahan, perbuatan imam pun dia ikut. Tapi dia tak niat. Maka solatnya adalah batal. Solatnya batal. Kalau dia tunggu imam agak lama. Tunggu. Sebab dia baca habis dah tunggu imam. Tunggu lama, relax. Yang batal solat dia. Sebab apa? Sebab dia tak niat pun menjadi makmum. Kan? Jadi maknanya begitu. Tapi kalau dia tak niat jadi makmum, perbuatan dia dengan imam tu kebetulan lebih kurang sama aja. Imam rokok, dia pun rokok. Bacaan pun lebih kurang. Jadi mana solatnya tak batal. Tak batal. Jadi, oleh yang demikian, kita bagi tahu bahawa dalam solat jemaah ni, makmum ni, dia wajib niat sebagai makmum. Dia wajib niat sebagai makmum. Kerana dia ikut imam. Kalau dia tak niat sebagai makmum, tiba-tiba dia ikut imam, maka solatnya batal. Solatnya batal. Manakala imam pula, dia tak wajib niat sebagai imam. Dia tak wajib. Kalau dia niat sebagai imam, dia dapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat pahala imam, pun tak ada masalah. Cuma dia tak dapat pahala jemaah. Tapi solatnya sah sebab dia tak ganggu siapa dia yang ke depan. Makmum ni, dia kena tengoklah dia niat tak niat. Kan, begitu. Bahkan dia wajib niat lah untuk ikut jemaah. Kalau tidak, dia tak boleh ikut jemaah. Makmum ni. Kalau imam, dia sunat saja niat sebagai imam. Kalau tak niat sebagai imam pun, tak ada masalah. Orang boleh ikut juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi, kalaulah imam tadi ni kita sebut, dia boleh kalau tak niat jadi imam kan boleh. Tapi, kalau dia tak niat jadi imam, walaupun orang ikut dia sendiri tak niat jadi imam kan. Solatnya sah, tak masalah. Cumanya dia tidak mendapat kelebihan. Tak dapat kelebihan solat jemaah. Sebab apa? Sebab innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Dan setiap orang itu mendapat apa yang diniatkan. Kalau dia tak niat, dia tak dapatlah pahalanya begitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, makmum ni
dia mendapat kelebihan berjamaah selagi imam belum mengucap salam. Begitu juga jika dia dapat bertakbiratul ihram bersama-sama imam, adalah satu kelebihan, iaitu makmum bertakbir sebaik saja selesai takbiratul ihram imam. Dan makmum juga akan mendapat rakaat bersama imam apabila dia dapat menyertainya ketika rukuk pada rakaat berkenaan. Sebaliknya, makmum akan terlepas rakaat sekiranya dia menyertai imam selepas rukuk. Maka dengan sebab itu, dia hendaklah menggantikan rakaat yang dia terlepas itu. Lepas imam bagi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadinya ialah apa? Ialah kita lihat persoalan itu iaitu makmum ni dia lagi mana dia sempat takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan dapat pahala berjemaah. Kan? Kalau dia masbuk contohnya, dia sempat takbir, dia sempat rokok dengan imam, dia sempat rokok. Kalau dia tak sempat rokok, maknanya apa? Maknanya rakaat itu tak pakai. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Kalau sempat rokok, maka rakaat itu dia bersama dengan imam. Kan? Baik, itu ada perbincangan dalam muwafiq masbuk. Dalam muwafiq masbuk. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum kita pergi kepada dia ada solat jamak dan qasar, itu kita nak bincang itu lebih panjang. Tapi sebelum tu saya nak tengok solat Jumaat dulu. Walaupun tengok jemaah sini ramai orang perempuan. Saya tak tahu ada orang lelaki ada kata tak tahu, tapi nampak macam ramai perempuan. Namun begitu kita terangkan juga tentang solat Jumaat supaya ianya memberi kepahaman kepada kita, walaupun ia diwajibkan pada orang lelaki. Apa dia? Dia kata tekan tu apa, saya mute kan. Okay. Tekan. Tekan tu dia stres tu, tekan. Mohon maaf jemaah, sila alert ya. Keadaan kita sedang berlangsung. Okey, silakan Ustaz. Jadi solat Jumaat ni macam kita sebut tadi, walaupun ia diwajibkan kepada orang lelaki, orang perempuan pun kena tahu juga selok-belok yang berkaitan dengan solat Jumaat. Baik, solat Jumaat telah difardukan di Mekah sejurus sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tetapi umat Islam tidak dapat melaksanakan Jumaat kerana waktu di Mekah ni sebagaimana kita tahu, waktu itu umat Islam masih lemah dan mereka tak dapat nak berhimpun untuk mendirikan solat Jumaat. Maka solat Jumaat pun tak boleh, solat Jumaat pun tak boleh lah. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, waktu itu barulah ketika mana Nabi bertolak. Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal dalam peristiwa hijrah kan. Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Kemudian Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Nabi bina masjid yang disebut sebagai Masjid Quba, yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, la masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar ketakwaan. Siap masjid 4 hari siap dah. Zaman dulu masjid simple ya kan. Dia punya tiang-tiang daripada batang tamar, daripada atap-atap, daripada pelepah tamar, semua sekali. Mana it's nice. Nabi SAW pada pagi hari Jumaat 12 Rabiul Awal, Nabi bertolak ke Madinah. Dan dalam perjalanan itu masih waktu Jumaat, dan itu first time Nabi salat Jumaat secara berjemaah. Dan tempat itu sekarang ni, kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan, kalau kita pergi ke Madinah, tempat itu dikenali sebagai Masjid Jumaat. Jadi kita pergi Madinah ni, kita kena tahu sejarah-sejarah dia. Kita akan tengok, kalau tak singgah pun kita tengok, oh ni Masjid Jumaat. Masjid Jumaat ni ada cerita dia, macam kita sebut tadi. Ketika mana Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, Nabi sampai Quba dulu, Nabi duduk 4 hari di Quba, nanti kalau di Madinah pun kita akan jumpa Quba, Masjid Quba. Dan sesiapa yang pergi, Nabi SAW sebut, sesiapa yang wuduk dengan wuduk yang sempurna, dia pergi ke Masjid Quba, dia tunaikan solat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seumpama satu umrah. Itu ganjaran yang sangat besar kepada orang yang melaksanakan solat di Masjid Quba. Jadi itu bagi mereka yang pergi umrah, dia akan nampaklah semua benda tu. Dan siapa yang
nak pergi umrah, boleh hubungi saya lah. Ada yang masih lagi kosong 3 hari bulan 2, masuk dalam diary ya, 3 hari bulan 2, boleh kontak saya untuk dapat keterangan lanjut. 3 bulan 2 itu masih kosong kalau siapa-siapa yang nak pergi melaksanakan ibadah umrah. Dia ada pakej kasih sayang, ada pakej macam-macam lah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, yang pentingnya kita nak faham konsep dia. Jadi Quba itu Nabi nak pergi ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lalu satu tempat, maka Nabi tunaikan solat Jumaat yang pertama di situ, dan di situlah sampai hari ini dikenali sebagai Masjid Jumaat. Nah, lepas pada itu barulah Nabi terus ke Madinah Munawwarah dan disambut oleh penduduk Madinah dengan begitu meriah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kan? Nabi disambut dengan begitu meriah di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi maknanya solat Jumaat memang difardukan di Mekah, tapi Nabi buat di Madinah. Kerana di Mekah keadaan tidak mengizinkan untuk Nabi melaksanakannya. Baik, kita lihat syarat wajib Jumaat. Tengok orang puan masuk tak? Syarat wajib Jumaat yang pertamanya ialah mukallaf. Mukallaf ni ialah orang Islam yang berakal dan baligh. Itu yang pertama. Kalau orang bukan Islam, dia tak termasuk mukallaf. Kan? Maka dia ni tak wajib lah. Tak wajib tu bukan tak wajib lepas gitu, di akhirat dia kena kan. Begitu. Orang yang baligh. Baligh ni maknanya dia cukup umur. Cukup umur ni ditentukan dengan 3 perkara. Baligh ni. Sebab baligh ni sudah ada di atas bahu dia dosa dan pahala bila dia baligh. Cuma baligh ni ditentukan macam mana? Yang pertama melalui mimpi. Kanak-kanak yang bermimpi. Bukan mimpi biasa. Orang sebut sebagai mimpi basah. Mimpi basah. Jadi dia dikira baligh. Ini berlaku tak kira pada laki-laki maupun pada perempuan. Itu pertama. Yang kedua, darah. Keluarnya darah. Darah ni untuk perempuan saja. Yang dipanggil darah uzur, darah haid kan. Jadi sekurang-kurangnya boleh keluar umur 9 tahun. Tapi dalam masyarakat kita ni dengan hormon dan apa semua lebih kurang 10-12 tahun lah. Baik, itu menunjukkan dia dah baligh. Katakan seseorang itu umurnya sampai dah 25. Tapi dia tak pernah mimpi, dia tak pernah keluar darah. Macam mana? Apakah dia baligh ataupun tidak? Ada orang kata, oh dia belum baligh lagi lah. Dia tak pernah datang period, datang mimpi dah apa pun dah. Apakah dia dikira sebagai tidak baligh lagi? Tak. Jawapannya, kita tengok yang ketiga. Kalau mimpi pun tak ada, darah pun tak ada, maka dilihat umurnya 15 tahun mengikut kalender hijrah, maka automatik dia sudah baligh mengikut dalam mazhab Syafi'i. Jadi tengok kepada umur dia. 15 tahunnya kalau kita hari ni sebab kita guna tahun Masihi kan. Jadi kalau 15 tahun ikut tahun hijrah ni maknanya lebih kurang 14 tahun setengah lebih kurang. Dia automatik baligh. Automatik dah dikira baligh. Walaupun tak mimpi tak apa, memang baligh. Maka berkewajipan atas dia dosa dan pahala. Berbeza dengan orang yang belum baligh. Dia tak wajib walaupun dia dituntut juga pergi Jumaat sebagai latihan, tapi dia tak wajib. Dia tak wajib lagi, dia tak baligh lagi. Begitu juga berakal. Berakal ni makna apa? Bukan orang gila. Orang gila ni memang apa pun tak wajib. Wajib apa dia gila. Dia pun tak sedar apa yang dilakukan. Dia tak ada berfikir. Baik. Itu syarat yang pertama. Mukallaf. Itu seorang Muslim yang berakal dan baligh. Yang kedua, kemerdekaan yang sempurna. Inilah konteks zaman dulu yang ada sistem perhambaan. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni semua orang merdeka. So tak ada masalah lah. Sebab dalam konteks orang yang kita kata orang yang hamba, dia tak wajib Jumaat. Baik, tuan-tuan. Seterusnya, yang ketiga. Lelaki. Ia tidak diwajibkan ke atas wanita. Kerana mereka sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah tangga, seterusnya menimbulkan kesulitan kepada mereka. Jadi solat Jumaat ini wajib kepada orang laki-laki sahaja.
Orang perempuan tak wajib. Walau boleh solat. Kanak-kanak tak wajib. Sebab apa orang perempuan tak wajib ni? Sebab menepati fitrah. Kalau semua pakat wajib ni, Jumaat ni lelaki perempuan, tak apa nak jaga anak di rumah. Ada anak-anak kecil lagi. Dan biasanya yang menguruskan rumah tangga ni adalah wanita. Maka dengan sebab itu, ianya diwajibkan kepada lelaki sahaja, tidak diwajibkan ke atas wanita. Sebab apa? Antara ilahnya, antara sebabnya, jadi dibincangkan oleh para ulama, ialah kerana isteri ni dia sibuk dengan urusan anak-anak dan urusan rumah tangga. Kalau dia pun wajib juga, sudah tentu menjadi kesulitan. Macam juga orang perempuan, bila dia uzur, kan, dia tak perlu qada solat. Dia uzur tu sepanjang dia tinggal, kadang-kadang 15 hari datang haid. Lepas tu nak kena qada. Kalau qada ni menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan, inna dina yusrun. Agama ni mudah. Maka dengan sebab itu, dia tidak perlu qada. Pada hari-hari yang ditinggalkan kerana uzur, kerana haid. Baik. Contoh dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi seterusnya yang keempat, sihat tubuh badan. Tidak sakit yang memudaratkan. Jadi wajiblah pergi Jumaat. Kan? Kalau sihat tubuh badan, dia tak sakit. Kecuali yang tak boleh. Contohnya macam COVID dulu kan. Bila COVID ni memang dihalang. Memang tak boleh pergi. Sebab nak prevention is better than cure. Maka pada ketika itu tak ada masalah. Lah tak pergi, dia kira keuzuran lah. Kan? Jadi kalau keadaan biasa ni makna dia sihat. Kalau tak sihat tak apa. Tak apa tu dia tak pergi Jumaat bukan maknanya selesai. Dah tak selesai. Dia tetap kena tunaikan solat Zuhur. Itu. Bukan maknanya dia pakai dak gitu ya dah. Dia perlu tunaikan solat Zuhur. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kemudian bermukim di tempat Jumaat didirikan. Dia bermukim di situ. Dia bukan musafir. Sebab musafir dia tak kira. Walaupun musafir nak solat Jumaat boleh. Tetapi dia tak kira include bilangan dalam Jumaat tu. Yang kata 40 orang tu. Jadi dia kira bermukim. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita lihat tentang juga masih lagi tentang fardu Jumaat. Fardu Jumaat ni pelaksanaan solat Jumaat lah, fardu Jumaat tu, iaitu ia terdiri daripada 2 fardu, iaitu khutbah dan solat 2 rakaat. Jadi maknanya apa? Maknanya solat Jumaat ni dia ada komponen dia. Dia tak boleh solat saja, tak boleh. Dia tak boleh khutbah saja, tak boleh. Dia kena ada khutbah dan juga solat 2 rakaat. Itulah solat Jumaat. Dan solat Jumaat hendaklah didirikan dengan 2 rakaat secara berjamaah lepas khutbah. Lepas khutbah didirikan secara berjamaah. Sebab fardu dia fardu berjamaah, wajib berjamaah. Kalau tak berjamaah, dia tak kira solat Jumaat. Dia tak ada solat Jumaat. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syarat untuk mendapatkan jemaah dalam solat Jumaat. Macam mana ni? Untuk mendapatkan jemaah dalam solat Jumaat, hanya disyaratkan mendapat 1 rakaat yang penuh. Kalaulah dia peroleh, maka solat Jumaat sah. Dan jika tidak, dia wajib ditukar kepada Zuhur. Macam mana ni cerita? Katakan dia ni datang lambat. Sebab apa? Dia tertidur. Tengah hari tu balik-balik rehat sekejap. Dia pun tak kepala. Reno. Jumaat ni. Sudah pukul 1:30. Atau 1:40. Alamak, 1:40 dah. Kan? Orang sedang khutbah tu. Lama dah khutbah tu. Jadi dia pun kelang kabut apa semua. Baru bangun tidur kan. Ambil wudu apa semua. Dia pun pergi parking kereta. Parking kereta. Lah orang dah sembahyang dah. Orang dah solat dah. Rakaat pertama dah habis. Ni rakaat kedua. Dia pun bergegas masuk. Dia takbiratul ihram saja. Imam pun rokok. Dia pun rokok sama imam. Sempatlah rokok sama imam. Jadi dia dapat 1 rakaat. Jadi kalaulah dalam kategori ni, suasana macam ni, maknanya apa? Maknanya dia hanya lepas bila imam bagi salam, dia hanya perlu tambah 1 saja rakaat lagi. Sebab dia sempat 1 rakaat untuk Jumaat. Dia hanya tambah 1 rakaat saja lagi. Itu keadaan dia. Tetapi kalau dia sampai-sampai lewat,
Bila sampai lewat, tengok-tengok tu imam dah duduk tengah tahiyat akhir dah. So, dia macam mana? Dia pun takbir, duduk tahiyat akhir dengan imam, tetapi dia kena convert kepada zuhur. Sebab dia tak sempat ulang satu rakaat dengan imam, maka dia kena laksanakan maknanya 4 rakaat lah, kerana dia datang lewat. Dia datang lewat, tengok-tengok tu imam dah tahiyat akhir dah. Dia pun takbir tahiyat akhir, lepas tu dia kena solat 4 rakaat. Sebab apa? Sebab dia tidak sempat walau 1 rakaat dengan imam. Itu syarat dia. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi oleh kerana ramai di kalangan audien kita ni orang perempuan, jadi saya tak panjangkan sangatlah perbicaraan tentang solat Jumaat dan sebagainya. Kita nak berpindah kepada solat jamak dan qasar, solat musafir. Ini memang saya tahulah banyak perkara-perkara isu yang timbul tentang solat orang musafir ni. Jadi sebelum kita nak teruskan tentang solat musafir, saya buka kepada persoalan dulu. Kalau siapa-siapa ada soalan, dipersilakan. Dah lama kita bincang ni, dah sejam lebih ni, nak dengar juga ada soalan apa dah nak tanya. InsyaAllah Okey. Kita baca pada ruangan chat ni, Ustaz. Daripada Rasidah Mak Zain bertanya, jika seorang lelaki itu tak dapat solat Jumaat kerana halangan, adakah dia perlu tunggu usai solat Jumaat atau baru solat Zuhur? Okey. Ni kes orang lelaki-lelaki lah. Kes orang lelaki-lelaki. Baik. Kita sebut tadi orang perempuan dia tak perlu tunggu. Okey. Orang lelaki-lelaki bagaimana? Orang lelaki-lelaki ni dilihat keadaan. Kalau dia itu memang uzur, dia tak boleh pergi Jumaat. Contohnya dia sakit. Dia duduk di rumah, dia sakit, dia tak boleh pergi Jumaat. Maknanya gugur kewajipan Jumaat daripadanya. Maka dengan sebab itu, bila masuk waktu zuhur, dia boleh terus solat zuhur. Tak perlu ditunggu habis Jumaat. Tak. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam orang yang tak wajib Jumaat. Sebab ada halangan-halangan tertentu. Halangan sakit ke apa yang menyebabkan dia tak boleh pergi Jumaat. Ada pun orang yang tak uzur. Dia saja malas nak pergi Jumaat. Dia tak uzur apa? Saja duduk lepak di shopping komplek waktu Jumaat. Duduk lepak, duduk main, duduk apa semua. Kan? Maknanya dia tak boleh solat zuhur kecuali setelah diyakini solat Jumaat dah selesai. Baru dia boleh solat zuhur. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia tidak ada halangan pun untuk pergi Jumaat. Sepatutnya dia pergi Jumaat, pasal dia tak pergi. Maka dia tak dapat menunaikan terus solat zuhur, melainkan setelah habisnya solat Jumaat. Waktu tu memang kok mana pun dia kena tunai solat zuhur lah, nak menggantikan Jumaat. Begitu. Itu dua keadaan. Okey? Dia daripada okey, boleh baca soalan ya, Ustaz? Ya. Seterusnya pada Firdaus Fuad bertanya, ada ustaz lain cakap orang wanita tidak digalakkan solat di masjid. Orang wanita lebih baik solat di rumah, ganjarannya juga sama dengan 27 kali pahala seperti berjamaah di masjid. Betul ke? Baik. Wanita ini tak digalakkan solat di masjid. Itu satu kenyataan. Adakah kenyataan ini salah? Kenyataan ini tak salah. Sebab ia berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi kata, iaitu sebaik-baik solat bagi wanita ialah solat di rumahnya. Okey, satu. Yang kedua, kita lihat pada zaman Nabi SAW, wanita juga solat di masjid dan Nabi tak pernah larang pun. Jadi sebab apa wanita pergi masjid kalau macam tu? Kan? Kalau baik di rumah solat lebih baik, baiklah tak payah pergi masjid, duduk di rumah je solat. Kan? Hadis sebut begitu. Maka di sini kita kena faham hadis Nabi SAW dari sudut sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'liyah. Baik. Dia sebenarnya para ulama bincang. Memang ada Nabi sebut orang perempuan elok solat di rumah. Tapi dalam masa yang sama, orang perempuan pada zaman Nabi solat bersama-sama Nabi SAW di masjid. Seolahnya ada fadilatnya. Maka di situ para ulama membincangkan begini, orang perempuan ni dia ada istimewa sikit. Dia lihat, dia ni kalau datang masjid ada fitnah ataupun tidak. Kalau dia wanita muda, lalu dia orang nak fiwit gitu, dia nak pergi pun tak aman. Dalam perjalanan dia diganggu ke, dalam gelap ke, maka oleh kerana wujudnya unsur-unsur fitnah,
maka pada ketika itu salat wanita di rumah lebih baik. Itu. Tetapi kalau unsur fitnah itu tidak ada. Tak ada. Dia pun tak ada siapa nak kat dia lah. Contohnya lah, ada dia pun pergi ramai-ramai kumpulan wanita ni. Contohnya, ataupun dia pergi dengan suami dia. Jadi maknanya di situ tidak ada unsur fitnah kat situ. Maka eloklah wanita itu salat berjemaah di masjid. Kerana di masjid ni, selain dapat salat berjemaah, dia dapat bersilaturahim, persaudaraan, dia dapat ada kuliah, dapat iktikaf dan sebagainya. Itu. Ikut keadaan masing-masing. Wallahualam. Dan daripada Soraya bertanya bagaimana caranya jemaah menegur jika didapati ada ahli jemaah melakukan kesilapan. Adakah perlu menunggu doa selesai atau terus menegur? Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia begini, jemaah melakukan kesilapan dalam solat lah kot kan. Kesilapan tu tahap macam mana? Itu kita kena tahu apa kesilapan dia. Apakah kesilapan dia itu melibatkan kesilapan yang menyebabkan solatnya batal? Contoh, kita tengok seorang makcik ni. Dia ni berjalan elok masuk dalam ruang solat. Lepas tu, dia solat maghrib, dia pergi duduk atas kursi, dia solat daripada mula sampai habis. Maknanya, silap lah tu. Sebab patutnya dia kena berdiri dulu untuk bertakbiratul ihram. Kalau tak larat, baru duduk. Sebab itu merupakan wajib. Tapi tak, dia terus apa? Dia terus pergi duduk selama je. Jadi dia telah melakukan kesilapan. So macam mana? Adakah kita perlu tegur? Ya. Kita perlu tegur dia. Lepas habis solat lah. Lagi kalau tegur tengah solat, dia sendiri pun tak faham. Jadi tak selesaikan masalah kan. Dia pun tak faham macam mana, nak tegur macam mana. Jadi maknanya lepas habis solat, kita pergi selotok dengan dia, bagi tahu, makcik, macam ni. Sebab bagi tahu dia supaya apa? Supaya dapat memperbetulkan keadaan. Kalau tidak, menyebabkan solatnya tidak sah. Ini merupakan satu yang rugi. Itu Allahu'alam. Dan daripada Firdaus, ketika subuh, Jumaat di masjid, selalunya ada sujud sejadah. Tapi pada hari tersebut, imam ganti tak baca surah sejadah masa rokok. Ada jemaah terus sujud tapi dia sedar bukan sujud sejadah, lalu bangun teruskan rokok dengan keadaan yang cepat. Sah tak solat subuh berjemaah dia? Baik, terima kasih. Bab solat subuh pada hari Jumaat ni banyak orang keliru. Orang duk ingat mesti ada sujud sejadah. Dia tidak. Tidak macam tu. Sebenarnya sebab apa ada sujud sejadah? Sebab Nabi SAW ketika mana solat subuh berjemaah, solat subuh hari Jumaat, ada riwayat menyatakan bahawa Nabi ni lepas baca Fatihah, rakaat pertama Nabi baca surah Sajdah. Rakaat kedua Nabi baca surah Insan. Rakaat pertama surah Sajdah, rakaat kedua surah Insan. Maka oleh kerana surah Sajadah itu ada tempat sujud, maka sujudlah. Bukan sahaja Nabi sujud dah. Ada sebab. Kan? Sebab dibaca surah itu dah ada. Yang pentingnya baca surah itu. Yang sunnahnya baca surah Sajadah dan surah Insan. Bukan sahaja Nabi sujud. Tetapi, kalaulah tak dibaca surah itu, tak adalah sujud. Kan? Tak ada lah. Ni kadang-kadang orang set dalam minda dia. Hari Jumaat mesti sujud. Hari Jumaat mesti sujud. Itu yang tak kena. Tak betul. Kita dengar bacaan dulu. Ada lah bacaan. Kalau bacaan yang perlu sujud, sujudlah. Bacaan yang tak perlu sujud, tak sujudlah. Cuma masalah tadi kita lihat ada orang, dia ralit. Dia pun tak faham baca apa. Imam baca pun, dia pun tak apa surah sajadah. Dia naikkan nak sujud. Dia kata sakit, tak kebiasa sakit, mesti sujud. Dia dulu ingat lagu tu. Sedangkan imam tak baca surah sajadah pun nak sujud. Apa? Tak ada tempat sujud. Jadi maknanya imam pun baca surah biasa. Ya, lepas tu Allahu Akbar rokok. Dia duk ingat dalam minda dia sujud. Duk biasa macam tu, dia terus sujud. Bila sujud, dia dapat dia silap. Dia cepat-cepat patah balik, rokok bersama imam, maka solatnya masih sah. Sebab dia tersilap, bukan sengaja. Kalau sengaja, batal solat. Tapi sekarang ni bukan sengaja, dia tersilap. Maka dia perbetulkan kesilapan dia, dia cepat-cepat patah balik, maka solatnya sah. InsyaAllah. Seterusnya ada soalan lagi Ustaz. Seperti yang Ustaz terangkan tadi, jemaah dikira dapat Jumaat walaupun satu rakaat dengan imam. Walaupun dia tak mendengar khutbah. Baik. Dari sudut seseorang itu, dia mendengar khutbah itu merupakan salah satu perkara untuk dia dapatkan pahala Jumaat.
kalaulah dia tak sempat dengar khutbah tapi sempat solat Jumaatnya sah. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak mendapat pahala. Faqad laghaut. Rugilah, tak dapat pahala. Tapi solat Jumaat yang sah, maknanya tertunailah solat Jumaat. Walaupun dia sempat satu rakaat, dia tambah satu rakaat lagi. Ataupun tadi dia tak sempat langsung, dia terus 4 rakaat solat zuhur. Maknanya solat itu selesailah. Cuma dia suruh pahala. Sebab pahala ni dia kira komponen kedua-duanya sekali. Khutbah dan juga solat. Ada kita dua-dua tu kita kena alert, barulah kita dapat pahala yang terbaik. Tetapi kalau kita sempat solat sahaja, kita tak sempat khutbah, ia tidak bermakna solat kita batal, tidak. Dia bukan bermakna solat kita tidak sah, tidak. Solat kita sah, solat kita tak batal. Tetapi ia lebih kepada dari sudut pahalanya. Kita kurang pahala. Bahkan boleh hilang pahala. Cuma dari sudut melaksanakan tanggungjawab, ya boleh selesai melaksanakan tanggungjawab. Cuma tak ada pahala. Itu. Maksudnya soalan pada Hazrina, jika pada satu-satu waktu solat Jumaat, wanita sangat ramai berbanding lelaki, adakah mendatangkan fitnah kepada kaum lelaki? Baik, kalaulah solat Jumaat ni wanita sangat ramai, adakah mendatangkan fitnah kepada orang lelaki? Dia begini, sebab itu ada pengasingan dari sudut kedudukannya. Orang perempuan duduk belakang, laki-laki duduk depan. Tak kira orang perempuan ramai macam mana pun, mereka tidak akan bertemu asalnya. Sebab tu orang perempuan dia masuk pintu lain, laki-laki masuk pintu lain. Itu yang sepatutnya. Tetapi sekiranya tak dijaga, dia tak kisah ramaikan sikit, tapi bila tak dijaga, masing-masing duk bercampur aduk laki-laki dan perempuan lepas solat, maka itu tetap sesuatu yang dilarang. Kan? Bukan masa solat itu insya-Allah dia tak timbul isu fitnah apa solat. Perempuan solat di tempat dia, ramai macam mana pun, orang lelaki mentau duduk belakang, dia bukan nampak apa. Maka tak ada masalah. Cuma what's next? Apa berlaku selepas tu? Itu perlu diperhalusi untuk dilihat supaya jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya ikhtilat dan sebagainya. Wallahualam. Maaf Ustaz, maksud saya macam ni. Ustazah saya sebutlah, dia kata perempuan ni ramai sangat pergi masjid. Sekarang ni lelaki satu saf dia 3-4 orang. Dia kata malu je orang lelaki tak pergi masjid, dia kata. Waktu time yang boleh pergilah, contohnya waktu subuh atau waktu maghrib, dia kata kan. Dia kata perempuan ramai pergi berjemaah di masjid, dia kata penuh yang marahkan masjid. Tetapi lelaki ni kurang nak pergi masjid, dia kata waktu macam tu lah. Maksudnya satu saf 7-8 orang macam tu. Jadi macam timbul macam nama buruk lah kepada orang lelaki kan, pasal dia orang ni tak rajin time patut dia orang pergi tu. Itu tidak kaitan dengan solat, itu kaitan dengan image. Dia bukan setakat solat di masjid saja. Hari ni kalau kita tengok di mana-mana pun sama. Cuba tengok kalau anjurkan kuliah. Yang ramai orang perempuan, orang lelaki tapi mana hilang tau. Betul. Sekarang ni pun ramai perempuan yang mendengar ni online. Betul? Jadi maknanya benda itu lebih kepada sikap, tanggungjawab, nak cari yang berkualiti. Sebab itu di akhir zaman ni, wanita lebih ramai daripada lelaki. Dia boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Maksud wanita lebih ramai itu adakah benar-benar sudut bilangan dia ataupun sudut kualitinya. Kadang kita melihat juga kualiti orang lelaki bukan tak ada, ramai juga. Tapi yang ramainya di pusat serenti, yang ramainya di penjara, yang ramainya tak datang masjid. Ini disebut kualiti yang wujud. Terutama di akhir zaman ni banyak sekali kita lihat, kita kata banyak sekali fitnah-fitnah di luar sana tu, terutama fitnah media sosial yang menggamit kita. Kadang-kadang saya pergi masjid pun tengok masjid tak ramai, sebelah tu ada funfair. Funfair lebih ramai daripada masjid. Orang parking kereta penuh sampai parking sampai ke masjid kereta. Tapi mereka tak pergi masjid pun. Mereka ada pergi funfair je. Jadi itu dunia hari ini. Dunia fitnah pada hari ini ialah kalau kita bincang dalam konteks fitnah, ya itu merupakan fitnah akhir zaman. Kan? Jadi sebab itu kita lihat ia sebagai satu cabaran kepada kita untuk kita memperbaiki keadaan, terutama dalam konteks keluarga kita. Kita mengajak mereka untuk bersama-sama berjemaah dan sebagainya. Dan ada soalan juga daripada Mazli, kalau kita dengar khutbah dalam bahasa Tamil ke bahasa apalah ya, tak faham contohnya itulah kan, kita tak faham, sah tak solat Jumaat?
Baik, kalau kita pergi Masjid India, Masjid India kan, memang dia cakap Tamil lah. Kan, dia cakap Tamil, kita tak faham apa. Nandri yang kita tahu, kita faham apa. So macam mana solat Jumaat sah, tidak ada masalah. Cumanya, waktu kita tak faham tu macam mana? Boleh tak kita buat aktiviti lain? Kata para ulama boleh dengan kita berzikir. Sepatutnya kita tak boleh fokus pada khutbah, tapi nak fokus khutbah kita pun tak faham. Kita faham yang rukunnya, hak sebut hak rukun khutbah tu kita tahu lah sebab dibaca dalam bahasa Arab kan. Ada pun yang tamil tu kita tak faham. Jadi waktu tu untuk kita khusyuk, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salat Jumaat sah, tidak ada masalah. Okey, kita buka soalan kepada Puan Hasmah Kasri. Silakan Puan Hasmah. Angkat tangan. Puan Hasmah. Atau seterusnya kepada Puan Faridah Abdul Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan semua jemaah. Saya ada persoalan satu. Anak saya akan dihantar oleh pihak universiti untuk menjalani latihan praktikal di luar negara, iaitu di United Kingdom. Pelajar yang sebelum ni maklumkan tak ada kemudahan masjid di kawasan itu. Jadi apa solusi yang mereka patut lakukan? Sebab kalau untuk mereka pergi ke bandar agak jauh, sedangkan masa rehat pada hari Jumaat tu agak singkat. Dia apa mereka patut buat, Ustaz? Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut solat jemaah masih lagi boleh dilaksanakan. Sebab solat jemaah ni tak mestinya di masjid. Sebab innama ju'ilatil ardu masjidah. Dijadikan muka bumi ni tempat sujud. Jadi maknanya di situ mereka boleh solat di mana-mana sahaja. Apatah lagi kalau masjid itu berada jauh daripada tempat mereka. Dan juga boleh mereka buat inisiatif. Mereka cari mana-mana tempat, mereka sewa rumah, sewa mana tempat untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk ditunaikan salat dengan keadaan macam tu. Jadi itu antara cara yang boleh dilaksanakan. Sebab apa? Sebab tempat jauh memang tak nak pergi. Dia nak pergi. Kecuali memang itu pun tak boleh buat juga kerana masing-masing tak sama jadual dan sebagainya, maka dia solat Zuhur je lah. Tak solat Jumaat lah. Dia dikira sebagai keuzuran daripada menunaikan solat Jumaat kerana tak ada orang. Okey, baik. Silakan. Seterusnya Puan Aisyah, silakan. Puan Aisyah Ismail, angkat tangan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya apa dia waktu syuruk, waktu mayang sunat Isyraq masuk ke apa daripada waktu syuruk? Baik, kalau kita lihat dia solat sunat ini dia hanya boleh ditunaikan setelah matahari naik sekadar satu tombak ataupun satu galah. Itu waktunya. Katakan syuruk pukul 7.20, contoh. Maka sekurang-kurangnya matahari naik sekadar segalah ini, ada pandangan ulama kata 15 minit. Ada kata 20 minit. Ada kata 28 minit. Jadi kalau kita ambil yang paling kurang pun 15 minit, itu paling kurang. Atau 20 minit. Jadi kalau 7.20, campur 15, 7.35 atau 7.40, barulah kita boleh tunaikan solat sunat. Termasuk solat sunat Isyraq. Tapi kalau betul-betul syuruk tu tak boleh lagi. Sebab kena tunggu matahari naik dulu. Matahari naik sekadar mana? Satu tombak atau satu galah. Ini perkara yang bukan nak tentukan cara tepat, tak boleh lah. Kita buat sebagai satu anggaran sahaja. Anggaran itulah yang timbulnya pelbagai ijtihad yang menyatakan 15 minit, 20 minit, 28 minit dan sebagainya. Jadi kita ambil win-win situation lah, paling tidak 15-20 minit barulah kita tunaikan solat sunat. Wallahualam. Lepas tu Ustaz, lepas kita buat sunat Isyraq tu, kita buat duha tu boleh atau kita nak tunggu Ustaz? Lepas tu Baik. kita buat duha. Boleh sebab waktu solat Isyraq tu sebenarnya waktu duha, waktu permulaan duha. Jadi sebab tu ada setengah ulama dia tak membezakan Isyraq dan duha. Isyraq tu termasuk solat duha, cumanya permulaan duha dipanggil Isyraq. Begitu saja. Dan ada setengah ulama dia membezakan, tetapi waktunya tetap sama. Maka tidak ada masalah untuk kita continue terus dengan solat duha. Okay, terima kasih Ustaz.
Seterusnya soal Nur Ibrahim. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya yang Salam. Ya. yang Ustaz kata bab semayang jemaah tu, kita datang lambat dan kita nak masuk saf tu, saf belakang dah tak ada siapa kan. Jadi kita nak tepuk makmum yang depan tu, kita boleh pergi belah kiri ke kena belah kanan ke macam mana? Baik. Baik, yang pertama sekali bila kita masuk saf, kita duduk seorang-seorang. Kita ambil yang tengah-tengah. Jangan duduk belah kanan, jangan belah kiri. Sebab saf ni mula dengan tengah. Saf ni mula dengan tengah sebenarnya. Sebab dia dekat dengan imam. So mula dengan tengah. Bila kita masuk saja, kita takbiratul ihram dulu. Jangan tepuk orang dulu. Allahu Akbar. Kita rasa memang kita seorang lah. Tak ada orang nak mari dah ni. Jadi kita akan berterusan ada seorang-seorang dalam saf ni. Maka dengan sebab tu, lepas kita takbiratul ihram, kita pun tarik orang depan kita. Tepuk dia. Tengok orang reti sikit lah. Tepuk dia. Tarik sikit lah bagi syarat. Lagi dia akan hundur belakang untuk duduk dengan kita. Jadi orang depan akan rapat balik saf. Jadi kita ni taklah duduk seorang. Kita dapat juga pahala saf dengan dibantu oleh orang depan. Tapi dengan syarat, kita takbiratul ihram dulu. Jangan ada orang dia pergi-pergi tarik dulu baru takbiratul ihram tu salah. Tu dia kira mengganggu orang dalam solat. So kena tahu peraturan dia. Takbiratul ihram dulu, lepas tu barulah tarik dia. Kalau dia tak nak juga mari, terulang lah. Tak apalah. Kita cuba tarik. Sebab kadang-kadang orang tak faham pun. Apa tarik-tarik aku ni. Dia tak peduli. Tak apalah. Tapi biasanya kalau orang faham, orang mengaji, dia tahu. Tarik, dia akan tolong. Dia akan undur ke belakang untuk duduk saf dengan kita. Itu. Katalah dia tak mengundur Ustaz. Lepas tu kita sayang seorang-seorang masih dapat pahala saf tak? Dia pahala jemaah dapat pahala saf. Dia kurang pahala saf. Sebab kita tak duduk dalam saf. Kita duduk seorang-seorang. Okey. Terima kasih Ustaz ya. Seterusnya Puan Jamaluddin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam kita sembahyang jemaah perempuan dengan perempuan semua lah, tapi ada anak kecil lelaki yang belum mumayyiz. Kita nak ajak dia lah kononnya bagi dia ikut kita. Macam mana sembahyang kita tu? Sah ke tak sah kita jadi imam dengan makmum tadi ni? Baik, terima kasih pada persoalan. Dia kalau anak yang belum mumayyiz, maka dia sendiri solat tak sah sebenarnya. Jadi kita solat, kita tak dia belakang untuk ikut kita tu, tak ada masalah. Tapi kita tak perlu niat jadi imam pada dia sebab dia memang tak sah, dia tak mumayyiz. Syarat nak sah ni kena mumayyiz dulu. Dia tak mumayyiz, dia tak reti. Dia hanya ikut kita aja. Jadi maknanya kita solat itu, kita tak dia di belakang just untuk dia follow kita. Bukan kita jadi satu solat jemaah dengan dia, tidak. Lebih kepada dia nak follow, nak ikut kita, dia nak belajar daripada kita. Maka itu tak ada masalah. Satu lagi, kalau betul tak ada setengah ustaz kata kalau suami pergi jemaah kat masjid dapat 27 pahala tu kan, jadi isteri tak pergi, macam isteri suruh suami pergi, jadi isteri sembahyang di rumah pahala yang sama dapat juga 27, betul tak? Ada betul tak tu? Baik, dia menggunakan kaedah iaitu orang yang menunjukkan kebaikan pada orang dia akan mendapat pahala yang sama. Jadi isteri yang mempermudahkan suami dia untuk ke masjid, dia akan mendapat pahala seumpama suami dia dapat. Maka itu merupakan kaedah yang disebut dalam hukum syarak yang diterima pakai. Maka dengan sebab itu, bila mana isteri menggalakkan suami untuk pergi sebab isteri tak dapat pergi dengan keuzuran kita sebut wanita ni macam-macam keuzuran dia ada, maka insya-Allah dia juga akan dapat pahala di atas amalan-amalan yang dilakukan oleh suami dia. Tapi kalau dia langsung tak memberi peranan, dia tak tahu buat tak tahu aja, maka suami dia yang dapat, dia tak dapat lah. Begitu. Satu lagi yang bab yang solat jemaah di Mekah tu, di Masjidil Haram tu, yang saya duk perhatikan kan, banyak kan macam Ustaz kata tadi 150 meter. Imam duduk di depan. Tapi kalau orang sembahyang bahagian luar, kan bila dalam penuh, kita sembahyang kat luar tu, saya rasa macam lebih pada 150 meter. Itu macam mana? Adakah kita dikatakan mengikut imam juga ke macam mana? Baik, dia tengok bucu masjid yang last tu. Yang keluar kat luar tu, adakah ataupun kalau ada jemaah di luar masjid, kadang-kadang kalau masjid haram ni jemaah ada luar. Jadi kita lihat kepada
jarak antara kita dengan orang yang paling terkebelakang. Kalau jarak antara kita orang paling terbelakang tu melebihi 300 hasta, maka kita sudah terputus saf. Telah terputus saf. Sebab dah jauh. Jarak dengan makmum depan. Dengan makmum depan. Dengan imam. Bukan dengan imam tu jauh sangat tu. Itulah saya heran juga tu kalau dengan imam saya rasa 500 meter ada kot. Dengan makmum. Dengan makmum. Faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Seterusnya, Puan Hazlina, silakan. Assalamualaikum Ustaz. So saya nak Assalamualaikum. tanya tentang solat yang dikira awal waktu tu jangka masa berapa minit. Contohnya macam kita nak dapat zawal tu kan. Yang waktu zuhur tu dalam range minit yang cemerlang ni. Dia awal waktu ni ialah secara urufnya sahaja. Secara adatnya dia menyatakan itu masih di awal waktu. Boleh kita katakan lebih kurang setengah jam. Setengah jam tu 40 minit tu masih lagi di awal waktu. Maknanya bila masuk waktu tu ada kesempatan untuk ambil wuduk, untuk solat qabliyah, kan. Lepas tu tunggu saat jemaah, lepas tu tunaikan solat berjemaah. Jadi lebih kurang setengah jam lah, lebih kurang. Kita bukan kata exactly, approximately lebih kurang. Dia lebih kepada uruf lah. Sebab ada setengah tempat memang dia lewatkan sikit. Sebab mungkin orang bekerja je lewatkan sikit. Pukul 2 baru solat zuhur contohnya beramai-ramai berjemaah. Maka ia masih lagi kira awal lah ikut keadaan setempat. Ustaz, lepas tu kan tapi Ustaz, saya pernah belajar dia kata yang subuh pula dia kata kita solat sunat fajar tu, lepas tu dia ada pengamalan dia yang lain kan, contohnya berbaring di lambung sebelah kanan dan sebagainya tu. Lepas tu dia Ustaz tu kata dia lambatkan solat subuh tu selepas solat sunat tu sebab ada kelebihan dan fadilat kat situ. Macam ni ada ke Ustaz? Baik, solat subuh ni tetap yang jumhur ulama kata solat di awal waktu yang terbaik. Yang melewat-lewatkan itu hanya mazhab Hanafi sahaja yang berpandangan sedemikian. Mazhab Hanafi. Sebab itu orang mazhab Hanafi ni dia solat subuh lewat sebenarnya. Lewat daripada orang lain. Itu pandangan mereka lah. Tetapi jumhur kata tetap awal waktu. Awal waktu subuh ni biasanya diberi masa sikit setengah jam tu untuk orang datang. Sebab apa orang nak sesuai dengan waktu subuh tu kita kata waktu uruf juga tu. Sesuai waktu subuh ni nak bangkit dengan azan, bangun, mandi apa semua, ambil wuduk semua, datang ke masjid. Jadi so lebih kurang setengah jam tu lepas subuh tu masih lagi dekat awal waktu. Okey, seterusnya Puan Tusmirah. Silakan Puan Tusmirah. Puan Tusmirah angkat tangan. Tak ada. Okey, Puan Salinah. Puan Salinah Uthman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni, biasanya kan kita ada meet kan, biasanya ada tahlil, almu, tiba-tiba dah ada dengar azan isyak. Sama ada kita nak teruskan, nak berhenti bacaan Al-Quran tu dulu ke ataupun kita teruskan isyak kita. Awal waktu lah maksudnya. Terima kasih Ustaz. Baik. Solat awal tu. Okey, terima kasih. Baik. Kalau kita membaca surah amalan, contoh surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah tu pendek-pendek aja. Jadi ianya tidak menghalang untuk kita menghabiskan bacaan. Selepas azan kita habiskan sekejap, kerana kita solat. Dia masih lagi dikira awal waktu sebab dia tak lama. Kecuali lah kalau kita nak baca surah Baqarah. Baqarah tu lama, kita berhenti dululah, kita solat dulu. Kan? Tapi kalau surah-surah amalan tu dia pendek-pendek aja, maka tidak ada masalah untuk kita menghabiskan barulah kita solat. Okey, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh tak tanya sikit? Ya. Okey, biasanya kalau kita dah lepas isyak, kemudian kita buat ba'diyah, tapi kita berhenti sekejap, kita turun bawah, lepas tu nak buat kerja sikit, lepas tu kita sambung kemudian ba'diyahnya. Boleh tak? Boleh. Dia termasuk dalam solat malam. Iaitu bila kita tunaikan solat 2 rakaat lepas isyak, kemudian kita rehat dulu. Kemudian kita pergi minum air, kita sambung pula lepas tu 2 rakaat pula. Maka tidak ada masalah. Kita boleh lakukan perkara tersebut. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. terima kasih. Baik, soalan yang kedua. 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 Soalan yang
Seterusnya soalan Ibu Lin. Ibu Lin silakan. Aduh, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Saya nak tanya lah Ustaz. Kalau orang tu kan, misal kata dia ada hutang sembahyang lah kan, 3 tahun. Tapi dia dalam masa 2 tahun tu dia sempat bayar, yang setahun tu kira macam mana Ustaz? Baik, yang pentingnya yang pertama sekali dia ada hutang solat, iaitu dulu-dulu nu masa muda-muda dia tinggal solat dengan sengaja, kita kata waktu jahiliah dia lah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia taubat sungguh-sungguh, dia cuba qada sekadar mana mampu, tapi tak habis dia meninggal. InsyaAllah, moga-moga Allah terima taubat dia kerana usaha dia bersungguh nak qada itu walaupun tak habis, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia bersungguh-sungguh, kan? Dia bersungguh-sungguh nak bertaubat pada Allah sehingga dia berusaha untuk qada. Cumanya umur dia pendek. Maka moga-moga Allah Taala mengampunkan seluruh dosa dia, insya-Allah. Dan ni lagi satu Ustaz. Ya. Apa ni, kalau kita sembahyang Jumaat kat masjid ke apa kan, kita ni bawa cucu. Habis cucu tu umur 10 tahun macam tu kan. Dia nak sebelah kita, tapi kata ada yang orang cakap tak boleh sebab budak dia betul sah. Betul ke macam tu Ustaz? Budak tu kalau jauh daripada kita dia menangis kan sebab dia perempuan. 10 tahun. Perempuan lah. Perempuan. Baik, budak 10 tahun, budak itu sudah pun memayis. Kan, cuma mungkin belum balik lagi. 11 tahun, 12 tahun baru balik kalau budak perempuan ni. Jadi dia dah memayis. Maka dia dah tahu dah semua cara solat. Maka bila duduk sebelah kita, dia solat, maka solatnya sah dan ia tidak memutuskan saf. Tidak memutuskan saf. Maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dia suruh pindah juga. Cucu saya pun menangis kan. Saya jadi sebesar, saya ikut pindah lah juga jadinya sebab dah orang dah cakap macam tu. Okey, seterusnya soalan daripada Ibu Lin, silakan. Ibu Lin. Terima kasih Ustaz. Ya. Adakah Ibu Lin? Tak ada. Okey, saya bagi kepada Nur Adida. Puan Adida? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Macam solat witir kita buat lepas isyak, lepas isyak. Jadi ba'diyah isyak tu boleh tak dikira yang saya ada dengarnya dia kira apa? Solat apa syafa', apa maksud dia Ustaz? Solat syafa'. Syafa' ni solat genap. Witir ni solat ganjil. Maksud dia syafa' tu genap. Jadi maknanya kalau ni boleh lah kalau lepas ba'diyah tu kita terus buat satu je boleh kan Ustaz? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey Ustaz, kita buka soalan lagi ke? Untuk ulang. Boleh nak rehat? Ataupun nak berehat dulu? Boleh rehat dululah. Okey, kita bagi peluang untuk Ustaz rehat dulu ya. Berapa lama? 10 minit Ustaz? 15 minit. Okey, 15 minit Ustaz rehat dulu. Lepas tu kita akan sambung balik. Terima kasih.